أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Hari ini kita diberikan peluang lagi oleh Allah Ta'ala untuk bersama dalam rancangan My Quran Time, baca, faham dan amal, yang mana hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita, tadabbur kita. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang saya baca komen-komen daripada tuan-puan, ada yang kadang-kadang tengah memasak pun dengar My Quran Time, ada yang tengah memandu pun dengar Quran Time. Yang ini saya kira satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, keseronokan jiwa kita untuk mendengar tadabbur daripada ayat-ayat Allah. Ini adalah sesuatu yang perkara yang sangat harus kita syukuri. Dan bagi memberkati pengajian kita, kita sama-sama bacakan doa ringkas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah lagi ilmu kita. Dan bersama dengan kita pada hari ini yang tidak asing lagi, Ustaz Al-Qari kita, Ustaz Tirmizi. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini nampak ceria Ustaz, Masya-Allah. Baik tuan-puan, bagi memulakan pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu sinopsis pengajian kita pada hari ini insya-Allah. Baik, hari ini kita akan melihat kepada surah Al-Munafiqun ayat 5 hingga ayat yang ke-11, yang mana ayat 5 hingga ayat yang ke-8 kita akan melihat bukti pembohongan dan kemunafikan orang munafik. Manakala ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 kita akan menceritakan tentang galakkan untuk bersedekah sebelum datangnya ajal, dan sesungguhnya kematian itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini adalah dua topik perbincangan kita pada hari ini. Walaupun mungkin ada yang dah pernah dengar mengenai tentang munafik sebelum daripada ini, tetapi perbincangan hari ini kita akan perincikan lagi insya-Allah, yang mana kita akan mulakan dahulu seperti biasa bacaan ayat Al-Quran daripada qari kita, Syekhul Qari kita insya-Allah hari ini, bermula daripada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8 insya-Allah. Mari sama-sama kita baca Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada pentadabbur kita yang sentiasa ceria, memberikan kepada kita kefahaman kepada Al-Quran. Dan hari ini kita masuk muka surat surah Al-Munafiqun, muka surat yang ke-555. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, pencinta Al-Quran, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dah masuk muka surat 555. Baki lagi beberapa muka surat, kita akan menuju kepada khatam Al-Quran. Mudah-mudahan satu sejarah yang begitu besar bagi saya dilakar, bakal dan dipermudahkan mudah-mudahan urusan untuk melakar sejarah khatam, bacaan dan tadabbur. Yang saya sendiri secara peribadi saya belum pernah melihat, mungkin di tempat kita ada program tadabbur sebegini, iaitu ayat tu dibaca keseluruhan dan khatam juga secara tadabbur. Walaupun mungkin kita kata tidaklah setiap perkataan, tapi sekurang-kurangnya setiap muka surah itu ditadabbur maknanya, penonton-penonton dapat kembali, dapat mengambil banyak pengajaran dan mutiara-mutiara daripada ini adalah kalamullah yang sudah pasti akan mengubah hidup kita semua. Al-Quran lah mengubah kehidupan kita. Kita rasa teruja insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita semua. Surah 555, kita baca ayat 5 hingga ayat yang ke-8.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah bertaubat supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keampunan kepada Allah untuk kamu, mereka enggan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan mereka berpaling dari bertaubat serta mereka berlaku sombong. Perhatikan tuan-puan, ini sebenarnya pendedahan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka tentang sikap mereka. Allahu Akbar. Bayangkan sikap tidak baik kita ini Allah Ta'ala patrikan di dalam Al-Quran bagaimana perasaan kita. Ini sikap orang munafik. Apabila telah didedahkan mengenai tentang sikap mereka, mereka masih lagi boleh bermain-main tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Baik, ayat yang kelima ini sebenarnya tuan-puan, sekiranya kita melihat kepada tafsir, kita akan dapati sebenarnya dia ada background dia. Dia ada konteks penurunan ayat tersebut, maknanya ada cerita mengenai tentang kenapa Allah Ta'ala kata apabila diminta kepada mereka, mari sini, mintalah pengampunan supaya Rasulullah doakan kepada kamu, maka mereka kata lawwaw ru'usahum wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, marilah sini biar Rasulullah doakan keampunan buat kamu, lawwaw ru'usahum, mereka menggeleng-gelengkan kepala. Tuan-puan bayangkan, orang Rasulullah nak minta pengampunan buat mereka, mereka tak nak. Ini tahap macam mana lagi Allah, saya tak boleh nak bayangkan. Sedangkan kita sangat berharap daripada doa Rasulullah, tetapi mereka ini adalah orang yang menolak doa daripada Rasulullah. Menurut Syekh Tantawi, Syekh Tantawi kata ada beberapa kisah daripada sebab penurunan ayat yang kelima ini. Dia kata kisah yang pertama mengenai tentang Sayyidina Masya-Allah, mengenai tentang Abdullah bin Ubay, mengenai tentang Abdullah bin Ubay, iaitu ketua kepada segala munafik ini. Satu hari ketika Rasulullah sedang berkhutbah, dia berada dengan Rasulullah dan dia melihat Rasulullah berkhutbah, lalu tiba-tiba dia bangun. Tiba-tiba dia bangun, dia kata ayyuhan nas hadza Rasulullah. Dia kata kepada, waktu tu Rasulullah tengah berkhutbah, dia pula boleh bagi tahu kepada semua orang, wahai manusia, inilah Rasul kita yang sebenar. Jadi ada sahabat yang tarik hujung jubah dia. Ada sahabat yang tarik jubah dia. Sahabat kata, duduklah, kita kenal kau siapa. Dia katakan macam tu. Dia kata, ijlis ya adu Allah. Ada sahabat yang panggil dia, duduklah wahai musuh Allah. Kerana apa?
kerana ketika dia melakukan sedemikian, dia baru sahaja berpaling daripada Rasulullah ketika perang Uhud. Maknanya insiden ni berlaku selepas daripada perang Uhud. Apabila Rasulullah sedang berkhutbah, dia pun bangun seolah-olah nak menunjukkan dia memang sokong Rasulullah. Dia kata, wahai manusia, inilah benar-benar Rasul kita. Kan kadang-kadang memang ada sikap orang pengampu sedemikian, sedangkan orang lain tahu dah. Para sahabat tahu dah sikap pengampu dia ni. Lalu sahabat kata, duduk, orang tahu dah lah, orang kenal lah kau macam mana. Lalu ada yang sahabat menyatakan kepada dia, pergilah jumpa Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah mendoakan kepada engkau. Maka dia berkata, wallahi ma abtari an yastaghfirali. Abdullah bin Ubay, ketua munafik ni, kata, tak, aku tidak memerlukan doa daripada Rasulullah. Allahu akbar, tuan-puan. Doa daripada Rasulullah inilah yang kita harap. Tetapi Abdullah bin Ubay, ketua munafik, betapa ingkar dan kufur dia kepada Rasulullah. Rasulullah kalau boleh offer pun dia tak nak juga sedemikian. Yang keduanya, ada riwayat pula yang menyatakan dia bermain-main. Dia bermain-main ni, kalau kita tengok ayat yang kelima ini, Allah Ta'ala kata lawwaw ru'usahum, dia menggeleng-gelengkan kepala mereka. Syekh Tantawi kata menggeleng-gelengkan ni dalam keadaan istihza. Istihza ni macam dia mengejek-ejek. Tak macam tu kan. Kalau orang kata tak nak macam tu, macam dia merendahkan Rasulullah. Orang kata, sini Rasulullah nak doakan kau, dia giling-giling macam mempermainkan Rasulullah. Ini juga ada yang menyatakan tentang kenapa ataupun background ataupun sedikit konteks bagaimana ayat tersebut diturunkan. Yang kedua, kisah tersebut mengenai tentang mereka yang menggelengkan kepala. Maknanya Prof, minta maaf celah sikit Prof. Boleh. Sebut mengejek-ngejek, memperolok-olokkan dah berlaku zaman Rasulullah. Dan hari ini kalau kita lihat isu-isu semasa, masya-Allah, begitu merisaukan kita semua, sehingga ada yang menghina, mengejek-ngejek Rasulullah SAW. Betul. Bagaimana ancaman ataupun yang boleh kita lakukan pada hari ini? Betul. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Satu huraian tadabbur yang menarik. Kalau dulu orang munafik ejek Rasulullah, mempersenda, buat gambaran-gambaran yang sedemikian, geleng kepala, buat mimik muka dan sebagainya, hari ini lebih membimbangkan tuan-puan. Orang Islam sendiri menjatuhkan Islam dengan menghina Al-Quran ataupun merendahkan ajaran Al-Quran, mempertikaikan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Ini sebenarnya yang perlu kita hayati, terapkan kepada anak-anak muda dalam jiwa kita dan masyarakat kita tentang bagaimana sikap mereka yang merendahkan Allah dan Rasul ini. Allah Ta'ala marah mereka dalam Al-Quran. Kita kena fahamkan generasi akan datang, perkara yang melibatkan agama bukan perkara main-main tuan-puan. Perkara yang boleh kita bergurau dalam perkara yang sedemikian. Macam tu juga sikap orang munafik. Kalau kita tengok ni tadi, mereka apabila diminta untuk meminta ampun daripada Rasulullah, mereka tak nak sedemikian. Ada yang kata sebab ayat turun ni disebabkan kerana perselisihan. Yang saya kira sebenarnya ini pernah kita ceritakan dalam kes perang Bani Mustalik. Ada dua orang hamba, salah seorangnya hamba Saidina, bukan hamba, orang suruhan Saidina Umar, iaitu namanya Jahjah bin Mas'ud kalau tak silap saya, yang mana dia berselisih dengan seorang orang Ansar yang bernama Sinan bin Wabar kalau tak silap. Mereka bergaduh sehingga mereka memanggil, wahai Ansar, wahai Muhajirin. Mereka bergaduh seakan-akan nak menggaduh. Lalu Abdullah bin Ubay, ketua munafik ni, rasa marah. Dia kata, tengok ni, diorang ni dahlah datang luar daripada Madinah, dia kacau kita, nanti tengok nanti sampai Madinah nanti aku akan keluarkan ataupun kita akan mengeluarkan orang-orang yang hina ni tadi. Mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang menarik juga di sini adalah bagaimana kenapa Allah Ta'ala ataupun Rasulullah marah sangat dengan sikap orang munafik. Yang pertamanya, mereka menolak doa daripada Rasulullah. Sedangkan ini yang kita harapkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kesempatan ini tuan-puan, apa yang boleh kita amalkan adalah kita melihat sedikit, kalau orang munafik dia tak nak doa daripada Rasulullah, apakah tips-tips buat kita untuk mendapat doa daripada Rasulullah. Kita hendaklah kontradik, kita hendaklah berlawan dengan sikap orang munafik. Kalau orang munafik tak nak doa daripada Rasulullah, bagaimana kita sebagai Muslim, mukmin ini nak mendapat doa daripada Rasulullah? Ada beberapa tips. Tips yang pertama, mereka yang menunaikan solat sunat 4 rakaat. Ni tips yang pertama. Nak dapat doa Rasulullah tak? Nak dapat tak keampunan ataupun doa daripada Rasulullah? Yang pertama yang boleh kita amalkan adalah kita menunaikan solat 4 rakaat sebelum asar. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati orang yang menunaikan solat sunat 4 rakaat sebelum asar.
Jadi Rasulullah sendiri yang mengucapkan doa tersebut. Kalau kita amalkan tuan-puan, kalau munafik tak nak doa daripada Rasulullah, biar kita berebut untuk dapat doa keampunan, kerahmatan daripada Rasulullah, iaitu dengan kita yang pertama menunaikan solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Dan yang keduanya adalah, kalau nak dapat doa daripada Rasulullah lagi, kalau yang lelakinya kalau boleh jadi imam, kalau boleh jadi Bilal, jadilah Bilal. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan yang jadi imam dan yang jadi Bilal ni boleh mendapat doa daripada Rasulullah. Ini kelebihan bagi orang yang rajin pergi masjid lah. Kadang-kadang perangai kita ni bila orang tolak kita macam-macam, kita pula jadi macam tak nak giling-giling kepala macam tu. Sedangkan sebenarnya menjadi imam dan Bilal ni boleh mendapat doa daripada Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah kata al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman, Allahumma arsyid al-a'immah waghfir lil muadzinin. Rasulullah sendiri yang mendoakan, Allahumma arsyid al-a'immah, ya Allah berilah bimbingan kepada para imam, waghfir lil muadzinin, dan berilah keampunan bagi para muazzin, orang Bilal kita. Allahu Akbar. Ini kelebihan buat para Bilal, para imam, mereka mendapat doa daripada Rasulullah. Kalau orang munafik tak nak doa daripada Rasulullah, tuan-puan, kita kena segera mendapatkan doa daripada Rasulullah. Yang ketiga, kalau tadi imam dengan Bilal je dapat kelebihan tersebut, kalau kita nak mendapat doa juga daripada Rasulullah, kaedah yang paling mudah adalah kita berdoa selepas daripada azan. Kerana doa azan tu Rasulullah puji, siapa yang ucapkan doa lepas azan tu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ini Rasulullah kata nanti halat syafaati yaumal qiyamah, mereka akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Oleh itu tuan-puan, doa lepas azan jangan tinggalkan. Pertama tadi solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Yang kedua, kalau boleh jadi imam Bilal, jadi imam Bilal. Yang ketiga, jangan lepaskan doa daripada lepas dengar azan. Kalau boleh doakanlah, buat Rasulullah selepas daripada azan tu kan kita baca doa. Yang itu kita bacakan, mudah-mudahan kita akan mendapat doa daripada Rasulullah. Tidak seperti orang munafik yang tidak mahu doa daripada Rasulullah. Kemudian ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kenapa mereka ini tidak mahu, ataupun sikap mereka ni kerana hati mereka dah benci dengan Islam. Lalu Rasulullah kata, Allah Ta'ala berfirman, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Sama ada engkau minta ampun kepada mereka ke tak minta ampun ke, memang Allah Ta'ala tak ampunkan dah mereka, kerana jiwa mereka keras menolak Islam. Sehingga kan yang lebih teruk lagi, ayat yang ke-7 Allah Ta'ala kata, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Ini sikap jelik mereka yang ketiga. Yang pertama tadi tak nak doa daripada Rasulullah. Orang beriman mesti nakkan doa daripada Rasulullah supaya mengharapkan syafaat Rasulullah. Yang keduanya, mereka memang kufur dalam jiwa mereka, macam mana minta ampun pun Allah Ta'ala tak ampunkan dosa mereka. Dan yang ketiganya yang lebih keras lagi sikap mereka, mereka menghasut orang. Hari ni ramai sikap-sikap kita ni menghasut orang. Menghasut orang, apa yang dia hasut? Dia hasut supaya jangan bersedekah. Allahu Akbar. Apa mereka kata, apa sifat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran? Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Dia kata mereka inilah, golongan munafik inilah yang katakan jangan kamu beri nafkah, beri sedekah kepada orang yang berada di sisi Rasulullah, iaitu sebenarnya dia orang fokus kepada golongan muhajirin. Kerana Ansar ini, kan kita dah bincang sebelum ni, Ansar ni sikap mereka ithar, mereka suka beri kepada orang munafik, orang muhajir. Lalu orang munafik kata jangan bagi barang apa-apa kepada golongan muhajirin ini, sehinggalah mereka pergi hatta yanfaddu. Ada penafsiran ulama kata hatta yanfaddu ni maksudnya hatta tafarruh, maknanya sampai mereka dah tak ada duit dah. Pakatan jahat orang munafik ini, 3 sifat Allah Ta'ala tegur tentang sikap mereka. Yang pertama, mereka ini adalah orang yang tidak berkehendakkan, mereka tak nak doa daripada Rasulullah. Yang keduanya, mereka sangat kufur kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala sifatkan mereka ni sebagai orang yang fasik. Dan orang yang fasik banyak melakukan dosa ini, orang fasik banyak melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, maka Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah kepada mereka. Dan yang ketiganya, sikap mereka ni menghasut orang jangan melakukan kebaikan. Orang yang menghasut orang ni jangan melakukan infak ini adalah syaitan sahaja.
kan yang Allah Taala sebut innama ya'idukumus syaitanu, kalau tak silap saya Allah Taala sebutkan tentang bagaimana sikap syaitan ini menghasut manusia. Kalau kamu pergi nanti kamu tak ada duit ataupun kamu pergi kamu akan jatuh miskin. Jadi ini 3 pengajaran penting daripada peringkat awal, perbincangan awal kita daripada penghujung surah Munafikun ini. Jangan kita jadi seperti sikap mereka dan kita hendaklah berusaha untuk mendapat doa daripada Rasulullah pada hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada sesi yang penghujung pada sesi yang pertama. Mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan dahulu pengajaran ataupun perkataan pilihan. Minta maaf, perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu perkataan faqihah. Faqihah ni maksudnya faham ataupun mengerti. Maksudnya mengerti, bukan menerti di situ, maksudnya mengerti, dan ianya diulang sebanyak 20 kali di dalam Al-Quran. Sebab itulah faqihah ni maksudnya faham, maksudnya orang yang faqih tu orang yang benar-benar faham. Kan kita gelarkan para ulama sebagai orang yang faqih, orang yang benar-benar faham ataupun fuqaha. Itu adalah diambil daripada ayat tersebut. Dan di dalam ayat daripada surah Al-Munafiqun ini, Rasulullah Allah Ta'ala menggambarkan orang-orang munafik ini sebagai la yafqahun. Mereka ni tak faham apa yang telah dipersembahkan, apa yang telah dibentangkan, diturunkan, diwahyukan oleh Allah kepada mereka, sehingga mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi inilah dia perbincangan dalam sesi kita yang pertama. Tuan-puan jangan ke mana-mana, kita sama-sama sebarkan dan kongsikan perbincangan kita pada hari ini. Kita rehat dahulu seketika. My Quran Time, baca, faham dan amal. InsyaAllah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimanakah yang dikatakan yang kita boleh melalaikan urusan kita, ada anak-anak, harta benda yang menjadi penyebab kita lalai. InsyaAllah Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi bersama dengan kita InsyaAllah akan huraikan lebih lanjut, kerana ayat ini sangat penting dalam kehidupan kita, kehidupan seharian kita semua. Kita berdepan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih pada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran. Kita terus dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Kita ada lebih kurang dalam 50 muka surat lagi untuk kita khatam, untuk melakarkan sejarah bagi TV Al-Hijrah yang sendiri. Dan yang penting itu Al-Quran terus diangkat, Al-Quran terus dibaca, difahami, dan mudah-mudahan dapat kekuatan untuk kita amalkan Al-Quran. Alhamdulillah, sebelum kita nak bahagian kedua ni, saya yakin Profesor pun tak sabar dah untuk ayat yang seterusnya ni. InsyaAllah kita belajar tajwid sedikit dulu pada hari ini. Kita lihat slide tajwid kita pada ayat kelima. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum.
perkemaskan sebutan kalimah-kalimah yang terdapat dalam ayat ini. Ada beberapa tempat yang boleh kita ambil perhatian. Yang pertama, wa idza qila lahum, ada dua lam dekat situ. Hujung perkataan qila satu lam, lahum perkataan lam. Bila ada dua lam, dua huruf yang berdekatan, jiran macam tu, kita kena sebut dengan jelas supaya dua-dua tu timbul. Jangan satu je timbul. Kita baca wa idza qila lahum, wa idza qila lahum. Jangan gugur satu lam pula. Wa idza qilahum, dia mudah berlaku kesilapan. Sebab nak ulang dua kali tempat makhraj yang sama agak sukar sedikit. Yang kedua, ada setengah pembaca sampai bila tempat-tempat macam ni dia terlaju sekejap. Contoh kalau macam kita naik kereta tu, macam kita terangkat sekejap, dia macam tercepat sedikit. Macam mana? Wa idza qila lahum, macam tu. Wa idza qila lahum, ada kalau orang Terengganu kata peseng. Peseng dia dah baca gitu. Peseng-peseng gitu, jenis macam tu. Tabiat baca macam tu, kita kena hindarkan. Jangan baca macam tu, sekejap cepat, sekejap lambat. Tak boleh baca macam tu, macam kereta minyak nak habis kan. Maknanya wa idza qila lahum, jangan wa idza qila lahum, tak nak macam tu. Kemudian juga pada hujung kalimah tu, lawau ru'usahum. Lawau, sabdu atas waw, bukan lawau, tapi baca lawau ru'usahum. Rasulullahi lawau ru'usahum. Berikan masa dia, jangan kita tercepat, terlambat pula. Rasulullahi lawau ru'us, jadi bolok sikit. Kita jangan bolok, maksudnya kita sebut satu-satu, berikan hak yang sepatutnya pada setiap huruf. Wallahu alam. Kembali kepada Dr. Terima kasih Ustaz Tirmizi kita atas perkongsian mengenai tentang kaedah bacaan Al-Quran. Jangan tergesa-gesa, jangan sampai bacaan kita tu lari daripada maksud. Macam tadi berbolok, saya suka perkataan berbolok tu tadi, iaitu berbolok ni kita nak terjemahkan sebagai apa Ustaz? Serabut ke apa ke? Bolok dia terlalu cepat sangat. Tak jelas lah. Tak jelas. Masya-Allah. Kalau tambah sikit lagi takkid dia bolok walk. Bolok walk. Ya gitu saya dah pernah dengar. Itu berat nanang tu. Itu menarik kalau ada tuan-puan yang tahu huraian dia. Yang tu juga saya nak tahu juga, kalau boleh komen nanti di bahagian Facebook tu, kita komen juga apakah maksud berbolok itu tadi, Baik. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada sesi yang kedua ini, yang mana kita akan masuk kepada ayat yang ke-9 tadi, 9 hingga ke-11. Kalau awal tadi Allah Ta'ala telah mengingatkan kita tentang 3 ciri ataupun sifat munafik, yang mana mereka tidak mahukan doa daripada Rasulullah, mereka kufur kepada Allah Ta'ala dalam jiwa mereka, menolak Islam dan sebagainya, bahkan mereka menghasut. Hari ini ramai dalam kalangan kita, dia kalau dia tak nak buat baik tak apa, tapi jangan dia hasut orang supaya ikut orang yang baik. Ini tak baik. Maknanya kita pula berperanan seperti sikap sedemikian, kita hasut orang supaya jangan melakukan kebaikan. Baik. Kemudian yang seterusnya Allah Ta'ala tutup surah ini dengan satu pengajaran ataupun nasihat kepada umat ataupun orang-orang yang beriman. Apakah nasihat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat kaum munafik ini? Mari sama-sama tuan-puan yang ada mushaf bacakan sama-sama dengan Ustaz Tirmizi kita, bermula daripada ayat yang ke-9 hinggalah ayat yang ke-11 insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Profesor Maria Doktor di atas penjelasan lagi. Pada bahagian kedua ni kita nak baca ayat ke-9 hingga ayat yang ke-11. Pada ayat ke-10 tu ada perkataan-perkataan yang saya sendiri pun bila nak sebut kena sebut satu-satu. Pada ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. An ya'tiya ahadakumul maut. Nak kena sebut satu-satu supaya nak bagi lancar. Lepas tu bila kita ulang 3-4 kali tu, dia akan lancarlah sebutan kita bila nak baca. Mudah-mudahan dipermudahkan. Maka kita sama-sama baca pada ayat 9 hingga ayat ke-11 akhir surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم
صدكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Dan dalam ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya, dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Baik, kat sini Allah Ta'ala memberikan satu penutup yang cantik. Kalau pada awalnya Allah Ta'ala berikan kepada kita ciri-ciri gambaran orang yang munafik itu tadi, daripada awal surah munafik ini mereka berbohong kepada Allah Ta'ala, mereka punya kata-kata indah, mereka mempunyai sosok tubuh yang cantik, yang sasa kalau bagi yang lelaki. Tetapi Allah Ta'ala dedahkan juga tentang sikap mereka yang tidak sukakan doa daripada Rasulullah. Mereka kufur kepada Allah Ta'ala, bahkan mereka menghasut orang supaya jangan infak, jangan lakukan sedekah. Maka penutup daripada surah Munafikun ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang beriman, ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan agar kita tidak menjadi seperti golongan munafik ini tadi. Yang pertama, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, jangan kita dilalaikan oleh dua elemen ataupun dua perkara. Jangan kita dilalaikan oleh harta kita. Kadang-kadang sibuk cari harta, sibuk cari duit, sehingga menyebabkan kita jauh daripada petunjuk Al-Quran, menyebabkan kita jauh daripada agama. Saya teringat ada seorang yang bersembang, pernah bincang dengan saya. Dia kata, Ustaz, hidup saya ni kadang-kadang rasa kosong. Sebab dia kata dia berniaga. Mana orang berniaga ni bukan makan gaji. Bila dia tak makan gaji dia memang sibuk cari duit. Pagi dia berniaga kedai makan, pagi lagi dia kata sebelum subuh lagi saya dah kena cari barang-barang makan. Kemudian nak masak, kemudian dah habis berniagalah sampai tengah hari, kemudian petang pula uruskan benda lain, malam rehat kejap, pagi bangun balik perkara yang sama. Jadi dia kata rotation, dia punya putaran hidup tu sekitar perkara tu sahaja. Dia kata kadang-kadang tak sempat solat. Dia kata Allahu Akbar, ini bagaimana kesibukan saya. Dia kata yang ni sangat saya setuju juga. Kesedaran yang dia datang apabila dia tadabbur Al-Quran. Dia kata kadang-kadang harta saya ni, kesibukan saya ni mengejar dunia ni sampai saya ni lari daripada mengingati Allah. Kan disebutkan kat sini an zikrillah, sehingga kan menyebabkan sibuk dia tu dia meninggalkan solat, ataupun terlalu sibuk sampai kadang-kadang terpaksa lewat solat lewat dan sebagainya. Inilah yang ditekankan oleh Allah Ta'ala agar jangan harta dunia itu menjadi fitnah, menjadi ujian buat diri kita, sehingga menyebabkan kita jauh daripada Allah Ta'ala. Elemen yang pertama yang boleh melalaikan manusia, seperti mana perkara ini melalaikan kaum munafik, adalah kerana harta mereka. Mereka adalah hartawan, mereka adalah disibukkan dengan dunia, sehingga mereka menyebabkan jauh dan lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keduanya, perkara yang juga melalaikan kita, kadang-kadang anak-anak kita sibuk dengan anak-anak, urusan dengan anak-anak. Tak salah kita
seronok dengan anak pinak kita, tetapi jangan sampai anak-anak membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tengok beberapa contoh dalam Al-Quran bagaimana ada keluarga yang satu keluarga Allah Taala peringatkan ataupun campakkan mereka, azabkan mereka dengan api neraka. Siapakah keluarga tersebut? Iaitu keluarga Abu Lahab dengan seluruh keluarganya, bukan sahaja dengan isterinya, anak-anak dia sendiri kufur kepada Allah Taala. Allah Taala patrikan di dalam Al-Quran. Kisah Imra'atan Lut ataupun kisah isteri kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut juga dipatrikan di dalam Al-Quran. Mereka yang berada di sisi orang yang baik, tetapi Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita bagaimana mereka juga gagal untuk mendapatkan kebaikan yang diberikan kepada mereka. Dan suka juga untuk saya kongsikan kepada tuan-puan kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Buraidah Al-Aslami. Yang mana Sayyidina Buraidah ni, dia pernah satu hari dia kata Rasulullah SAW sedang memberikan khutbah kepada kami. Kisah ni agak menariklah saya kira, sebab dia menceritakan yang pengakuan Rasulullah SAW sendiri bahawa sebenarnya anak-anak ini ataupun anak cucu ini, keturunan ini adalah ujian buat diri kita. Jangan sampai kita dilalaikan oleh anak isteri kita. Buraidah Al-Aslami ni dia ceritakan, dia kata kana Rasulullah SAW yakhtubuna yauman. Dia kata suatu hari Rasulullah sedang menyampaikan khutbah kepada kami alal mimbari, di atas mimbar ni, tengah khutbah atas mimbar, tiba-tiba izja al-Hasan wal Husain. Dia kata tiba-tiba datang dua orang budak, iaitu Hasan dan Husain. Dua orang budak ni, kembar ni. Bukan kembar ni, dua orang budak ni macam Upin dan Ipin. Saya duk teringat macam Upin dan Ipin macam tu pula dah. Minta maaf tuan-puan, tak wajar pula kita bagi gambaran sedemikian. Tapi datang dua orang budak, dia kata alaihima qamisan ahmaran, yang mana dia memakai baju merah. Budak-budak ni kalau yang comel-comel begini ni datang dengan baju yang menarik ni, dengan terkedek-kedek, kita kata budak-budak ni, sehingga menyebabkan bila Rasulullah tengok, Rasulullah menghentikan khutbah baginda. Yang ni yang dikata fanazala Rasulullah SAW minal mimbari faqata'a kalamahu. Rasulullah turun daripada mimbar. Yang ketika itu Rasulullah tengah berkhutbah di atas mimbar, Rasulullah turun daripada mimbar, Rasulullah rangkul, ambil dua orang budak ni, dua orang budak comel ni, fahamalahuma thumma ada ilal mimbar. Angkat dua orang ni kemudian naik balik ke atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia kata sadaqallah, dia kata benarlah apa yang Allah Taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak ni memang ujian. Fitnah ni maksudnya ujian. Sehinggalah Rasulullah kata fanazartu ila hadaini sabiyaini. Dia kata aku tengok pada dua orang budak ni, aku tak tahan, geram. Maknanya geram. Mungkin kadang-kadang budak-budak comel ni kan kita geram nak peluk dia, nak cium dia dan sebagainya. Lalu Rasulullah kata falam asbir, aku sendiri tak boleh nak sabar, hatta qata'tu hadithi, sehingga aku memutuskan kalimah aku, khutbah aku tu tadi, wa rafa'tuhuma, untuk aku angkat peluk mereka berdua ni tadi. Masya-Allah, Rasulullah SAW sendiri. Mana Prof, kalau anak pun sayang dah, kalau cucu macam mana agaknya? Prof dah ada cucu dah? Belum lagi. belum lagi. Insya-Allah lah. Tak lama. Kalau nak dapat cucu awal sangat, nanti orang kata ini lain macam pula. Ada cucu pula dekat sini, tapi cucu ni lain sikit Ustaz Timizi kita. Cucu ni dia punya sayang dia lain macam sikit. Kalau dulu hilang, orang kata taring hilang atuk. Taring hilang, taring atuk tu hilang. Kalau dulu kita kena sebat, katakan macam tu. Tapi dengan cucu ni tak kena sebat. Maknanya dirangkul. Tengok Rasulullah sendiri sampai turun mimbar. Jadi Rasulullah sendiri kata memang anak-anak ni ujian. Tapi tidaklah sampai melalaikan dia daripada mengingati Allah. Maknanya dia nak, dan kemudian dia naik balik ke mimbar dan dia mengingatkan. Yang ni juga salah satu perkara yang saya suka dengan bagaimana teknik ataupun metodologi Rasulullah SAW dalam menyampaikan pengajaran kepada para sahabat. Dia melakukan secara praktikal. Maknanya apa yang berlaku di hadapan para sahabat, dia terus berikan pengajaran. Maknanya inilah dia anak-anak yang comel-comel ini yang akan memberikan ujian kepada kita, melalaikan kita daripada mengingati Allah, takut-takut sibuk sangat sampai jaga anak, tunggu anak dan sebagainya, sampai menyebabkan kita tak melakukan tanggungjawab ke, sama ada solat ke, tak tidur malam sampai tak bangun subuh dan sebagainya. Ini yang sepatutnya kita berikan perhatian. Yang Rasulullah SAW mengingatkan kita. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dua elemen ini
dua perkara ini akan menyebabkan kita lalai daripada Allah, iaitu kesibukan kita mencari harta, menguruskan harta, dan yang keduanya kelalaian ataupun kesibukan kita terhadap ahli keluarga dan sebagainya daripada mengingati Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan kalau kita sibuk melakukan sedemikian, Allah Ta'ala menyifatkan inilah dia orang-orang yang rugi. Allahu Akbar. Kita tak nak jadi ataupun tergolong dalam golongan orang yang rugi. Bagaimana Allah Ta'ala tutup surah Munafikun ni? Allah Ta'ala kata wa anfiku. Ni yang paling penting. Wa anfiku, dan infakkanlah, sedekahkanlah harta kamu, mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum didatangkan kematian kepada kamu, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Biasanya sedemikian, bila dah datang satu perkara baru kita rasa nak terhantuk ataupun merasa nak menyesal. Ini Allah Ta'ala ingatkan dah siap-siap, jangan sampai dah datang ajal barulah kita nak kata nak bersedekah. Tengok ini kelebihan amalan sedekah, sehingga kan kalau nak datang kematian, kita hanya satu perkara yang kita akan teringat, amalan yang sangat mudah yang kita lakukan, iaitu dengan bersedekah. Kerana dengan sedekahlah Allah Ta'ala akan memberikan kita ganjaran yang luar biasa. Dan saya suka juga untuk tarik perhatian tuan-puan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia suka menggambarkan amalan-amalan kebaikan ni dengan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, bercakap baik ni sedekah. Wa tumitatul azza, angkat perkara-perkara yang menghalang laluan manusia, itu juga adalah sedekah. Rasul kata wa tu'inu, maknanya kau tolong orang angkat barang, itu juga sedekah. Kenapa Rasulullah suka kaitkan segala perkara kebaikan ni, cakap baik, senyum pun, watabassumika, senyum kat orang pun sedekah agak. Kenapa Rasulullah suka cakap amalan-amalan kebaikan ini semua adalah sedekah? Kerana sedekah ni dia adalah amalan yang sangat istimewa. Yang pertama, kerana orang yang melakukan sedekah ni dia punya pahala berlipat kali ganda. Ini memang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa yurbis sadaqat, Allah Ta'ala akan mengembangkan sedekah. Jadi kalau kita senyum pun, tapi tak adalah saya suruh senyum je, nanti orang masuk masjid semua senyum, keluar masjid pun senyum, tak sedekah pun senyum aja, tak jadi sedekah. Tapi nak ceritanya, sedekah ni kelebihan dia adalah pahala akan berlipat kali ganda. Tolong orang disamakan dengan sedekah, pahala sedekah tu kerana berlipat kali ganda. Rasulullah kaitkan tentang sedekah ni, amalan ni berlipat kali ganda. Yang keduanya, sedekah ini boleh menutup kemarahan Allah. Allahu Akbar. Ini yang kita nak. Kita tak nak Allah Ta'ala marah kat kita. Kita banyak lakukan dosa tuan-puan, kita banyak melakukan kemungkaran, tetapi kita tak nak Allah Ta'ala marah kat kita. Bagaimana untuk menutup kemarahan ini? Maka nak menutup kemarahan ini, perbanyakkan bersedekah tuan-puan. Penghujung surah Al-Munafikun ni Allah Ta'ala cerita tentang infak, iaitu cerita tentang sedekah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama was-sadaqa inna sadaqata as-sirru tudfi'u ghadabar rabb. Rasulullah kata sesungguhnya sedekah secara inna sadaqatu sir, sedekah secara rahsia ini, maknanya orang lain tak tahu, tudfi'u ghadabar rabb, dia akan menutup kemarahan, kemurkaan Allah Ta'ala. Bersedekahlah secara rahsia, sedekah boleh menutup kemarahan Allah Ta'ala itu tadi. Dan yang kemudian kita dah tengok tadi bagaimana was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah juga boleh menutup ataupun menghapuskan kesalahan kita, dosa-dosa kecil. Kalau kita banyak melakukan dosa-dosa kecil, kita boleh maknanya kita terasa macam banyak sangat buat dosa lah ustaz, perbanyakkan sedekah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup dosa-dosa kecil tersebut. Yang keempat, sedekah juga boleh menjauhkan diri kita daripada neraka. Ini 4 kelebihan dia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah, takutlah neraka walaupun dengan sepotong tamar sahaja. Jadi ini antara kelebihan sedekah, bagaimana Allah Ta'ala menutup akhir daripada surah Munafikun ini dengan galakan untuk kita melakukan amal soleh. Amalan yang paling mudah adalah sedekah jariah kita, mudah-mudahan pahalanya sentiasa mengalir. Baik, kita pun telah sampai kepada penghujung rancangan kita pada hari ini. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita baca resolusi. Apakah tindakan yang boleh kita lakukan setelah daripada pengajian kita pada hari ini? Yang pertama, jauhi sifat munafik, iaitu dengan menolak dan meremehkan kebenaran. Yang kedua, beri makan kepada orang yang memerlukan sebagai bentuk kasih sayang sesama manusia. Dan yang ketiganya, motivasi diri dan ahli keluarga untuk memberikan sedekah sedagi nyawa di kandung badan. Dan bagi memberkati tuan-puan pengajian kita pada hari ini, insya-Allah kita tutup ataupun kita akhiri dengan bacaan doa daripada Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah daripada munafik ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat munafik ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dan amalan kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat riak ya Allah. Jauhkanlah kami daripada dusta ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau jadikan anak-anak dan harta-harta kami, isteri kami sebagai perkara yang melalaikan dalam kehidupan kami dalam mengingatimu ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mendidik keluarga kami ya Allah untuk dapat menjauhi daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami husnul khatimah, pengakhiran yang baik ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma khatim lana bil ihsan, Allahumma khatim lana bil Quran, Allahumma khatim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada semua sahabat-sahabat. Kita dapat mendengar akhir surah Al-Munafiqun ini. Mudah-mudahan Al-Munafiqun sebagai nama surah ini, mudah-mudahan kita sentiasa berwaspada diri kita untuk menjauhi ciri-ciri dan sifat munafik yang telah kita belajar daripada seawal surah Baqarah lagi, daripada asatizah kita Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Profesor Dr. Ahmad Sanusi, dan juga kita doakan kepada Ustaz Faz selamatlah tiba ke tanah air insya-Allah. Sahabat-sahabat kita semua insya-Allah, mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengajak semua untuk turut sama menyumbang dan tabung gerakan Al-Quran. Moga memberi manfaat kepada ummah Al-Quran, dan juga jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan juga esok pagi. Moga kita semua dimuliakan dengan Al-Quran Karim. My Quran Time, baca, faham, amal. Assalamualaikum.